Okey, cikgu nak tunjukkan beberapa contoh menyelesaikan masalah melibatkan janjang aritmetik. Okey, awak rujuk muka surat 84. Okey. Sini dia bagi soalan A soalan A diberi P 3P tolak 1 dan P adalah 3 sebutan berturut bagi janjang aritmetik. Berturut bagi janjang aritmetik. Dia kata carikan nilai P. Okey, keyword di sini ataupun perkataan kata kuncinya ialah tiga sebutan berturut. Okey, apa konsep kalau dia berturut? Suatu janjang berturut maksudnya dia mempunyai beza sepunya. Okey, dia mempunyai beza sepunya. D-nya sama. Itu maksud kalau dia berturut lah. Ini dia punya konsep berturut. Jadi D diperolehi daripada D sama dengan T2 tolak T1, ataupun D boleh juga T3 tolak T2. Itu dia punya ni lah, dia punya konsep. Jadi kalau dia sama, jadi kita buat macam ni lah. T2 tolak T1 sama dengan T3 tolak T2. Okay, jadi T2 3P tolak 1 dia tolak dengan T1 itu P sama dengan T3 ialah 4P tolak dengan T2. 3P tolak 1. So selesaikan di sini kita dapat 3P tolak 1 tolak P sama dengan 4P tolak 3P tambah 1. Selesaikan. P tambah 1 sama dengan misalnya 2P tolak 1 sama dengan P tambah 1. So kita dapat jawapannya P sama dengan 2. Cara ni lah. Okay. Soalan dalam contoh yang ini, keyword dia ialah perkataan 3 sebutan berturut-turut. Jadi berturut-turut tu maksudnya dia mempunyai common beza sepunya. D-nya sama. Itu soalan yang pertama. Okey. Macam soalan B ni, soalan yang B kan. Dia kata sebutan Tn suatu janjang aritmetik diberikan oleh formula. Dia bagi formula dia sendiri. Kalau dia bagi formula dia sendiri, kita kena pakai formula tu. Jadi kemudian soalannya cari hasil tambah 7 sebutan yang pertama. 7 sebutan pertama maksudnya S7. S7 kalau tengok formula dia adalah 7 per 2 2A tambah 7 tolak 1D ataupun 6D. Maksudnya kalau kita nak guna formula ni, kita kena ada A dan kita kena ada D. Jadi untuk selesaikan ni, kita kena dapatkan dulu A dan dapatkan D. Okey, nak dapatkan A, nak dapatkan D, guna formula T. Jadi T1 iaitu sama dengan A. Ini adalah sama dengan 5 kali 1 tolak 2. Ini kita dapat 5 tolak 2 sama dengan 3. So A dah dapat dah. Kemudian nak dapatkan D pula. D ialah T2 tolak T1. Maksudnya kamu cari T2. Buat benda yang sama. T2 sama dengan 5 kali 2 tolak 2. Kamu dapat sama dengan 8. Jadi masuk kat sini 8 tolak 3. So D sama dengan 5. Jadi kita dah dapat dua nilai, satu A, satu lagi D. Jadi gantikan dua nilai itu dalam formula. S7
S7 sama dengan 7 per 2. 2 kali 3 tambah 6 6 kali 5. Dapat jawapannya 126. Itu contoh dia lah ya. Cuma beza kat sini dalam soalan yang B ni, bezanya dia tak direct bagi apa dia A, apa dia D sebagainya ya. Kita kena tentukan A dan D terlebih dahulu. Okey. Kita tengok soalan yang seterusnya, soalan D. Soalan D, dalam suatu janja aritmetik diberi sebutan kelima sama dengan 13. So kita tulis sebutan kelima sama dengan 13. So ini maksudnya T5 sama dengan 13 ya. Kemudian sebutan ke-12 sama dengan 27, T12 sama dengan 27. Okey, bentukkan dia punya formula. Formula T ya. A tambah 5 tolak 1, 4, D sama dengan 13. A tambah 12 tolak 1, 11. D sama dengan 27. Okey, jadi di sini kita dapat dua persamaan ya. Dua persamaan yang ada dua unknown A dan D. Selesaikan secara serentak. Okey, persoalan 1, persoalan 2. Selesaikan ni kita boleh hapuskan A, tolak So maknanya 1 tolak 2, awak dapat ni matikan negatif 7. Negatif 7D sama dengan 14 tolak ni tu negatif 14. So D ialah 2. D sama dengan 2. Kemudian gantikan D tadi, gantikan D sama dengan 2 ni ke dalam mana-mana persamaan lah. 1 boleh, 2 boleh So A tambah 4 kali 2 sama dengan 13. So dapatlah A sama dengan 13 tolak 8 ya. So A sama dengan 5. So cara menjawabnya ni lah. Maksudnya bagi soalan ni dia bagi bentuk dua penyataan ya. Jadi dua penyataan begini, selesaikan secara serentak. Kalau kamu perhatikan soalan pun serentak, cari sebutan pertama dan beza sukunya. So selesaikan secara serentak. Okey. Soalan E. Untuk soalan E pun dia bagi formula Sn ya. Okey, ini soalan E. Sn sama dengan 5 per 2 N kuasa 2 tolak 9N. Hitung sebutan yang kelima. Okey. Jadi nak cari sebutan yang kelima, soalannya ialah hitung T5, nak cari T5. Okey, sebelum ni cikgu ada terangkan dalam konsep yang dalam voice note tu. Awak tengok macam mana nak cari T5 ya. Kita boleh guna formula Tn sama dengan Sn tolak Sn tolak 1. Maknanya kalau kita nak cari T5, dia adalah S5 tolak S4. So maksudnya kita cari S5. S5 ialah 5 per 2, 5 kuasa 2 tolak 9 kali 5. Sini awak boleh kira lah jawapan dia Dia dapat 35 per 2. Dan cari S4. Dapat 16, 8. Ni dapat 4 Okey, guna kalkulator.
Jadi kesimpulan dia, nak dapat T5 tu, S5 tolak S4. So dapat jawapannya 35 per 4. 35 per 2 tolak 4. So jawapan dia 13 setengah. 13.5. Okey. Jadi lagi sekali soalan yang di sini dia bagi formula yang umum macam ni, bermakna kita tak boleh guna formula SN yang sedia ada. Kita kena pakai formula yang dibagi. Ini contoh dia lah. Okey. Untuk soalan G pula, kata 4, 1, negatif 2 adalah satu jana aritmetik. Cari nilai terkecil n. Maksudnya nak cari n supaya sebutan ke n kurang daripada negatif 60 untuk kali pertama. Jadi ini kita kena, dia punya term di sini ialah sebutan ke n. Sebutan ke n Tn kurang daripada 60. Jadi untuk soalan G ni, A dia sama dengan 4, D dia sama dengan 1 tolak 4, iaitu negatif 3. Okey, jadi kita masuk dalam formula sini, A tambah N tolak 1 D kurang daripada 60. So ganti 4 tambah N tolak 1 negatif 3 kurang daripada 60. Kembanglah. So dapat tolak tambah 3 kurang daripada 60. So dapat macam ni, N besar daripada 22.33. Jadi N besar daripada 22.33. Jadi maksudnya N sama dengan 23. Ya? Jadi itu N yang paling kecil, supaya hasil tambahnya jadi kurang daripada negatif 60. So cikgu silap tulis kat sini, negatif. Semua negatif, negatif. Okey.